Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengawal yang bertugas pada malam ini, para pentadbir masjid di kalangan jawatankuasa dan juga warga kerja Masjid Kota Damansara, para hadirin, para jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kerana izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengimarahkan masjid ini dengan kita sama-sama berjamaah solat maghrib dan isyak, solat isyak, maghrib dan isyak. Dan marilah kita sama-sama mengambil sedikit masa di antara maghrib dan isyak ini untuk sama-sama kita mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita. Moga-moga dengan cara ini akan menambahkan rasa taqarrub kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi insan hamba yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, baik, terlebih dahulu bagi pihak Masjid Kota Damansara, kita mengucapkan selamat berangkat ke tanah suci Kota Mekah Madinah kepada para jemaah. Saya rasa mungkin ada di sini kot, jemaah kita yang dikenal pasti seramai hampir 20 orang. Alhamdulillah, pada Ahad yang lalu, malam Isnin yang lalu, bukan tadi yang lepas, kita meraihkan Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal pasti malam tu ada 18. Tadi kenal pasti ada sepasang lagi. Berkata panggilan akhir kan. Jadi mereka inilah Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, bukan tetamu manusia. Kita raikan dulu mereka, dan dimaklumkan ada di antara mereka yang dah sampai dah. Saya tak tahu, tak ingat nama dia, tapi kita dalam grup tu. Dan hari ni ada satu pasang lagi dah terbang. Rasanya mungkin tengah nak landing ni kot, jemaah kita ni, sebab sekarang ni hari ni ialah KT yang ke-6, kapal terbang yang ke-6. Jadi kalau ikutkan tadi flight dia pukul 12 campur 8 jam, jadi pukul 8 ni rasa dah landing kot, di airport Madinah. Baik tuan-tuan, jadi bukan mudah nak menjadi Duyufur Rahman, bukan mudah untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini, kita masing-masing berdoa supaya pembagian mereka ini dipermudah, dan saya ingat pesan kepada mereka, tuan-tuan doakanlah supaya kami di sini yang masih stay di KD ini sihat walafiat, dapat menjadi tetamu Allah Ta'ala pada satu masa nanti. Mungkin kita yang dah buat
dah selesai kewajipan, mungkin ada yang belum buat, belum selesai kewajipan. Jadi doa dan harapan ini kita panjatkan supaya doa kita dan juga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dan memperolehi haji yang mabrur. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, saya nak membincangkan satu perkara berkaitan tentang betapa perlu kita meraihkan bulan-bulan dalam bulan Islam. Hari ini kita dah berada dalam Zulqa'dah yang ke-7. Mungkin kita tak perasan kot. Sebab apa kita perasannya bila? Syawal sahaja. Sebab apa? Syawal itu apa dia? Kita berhari raya. Sebulan kita puasa. Puasa sebulan kan? Sebulan kita beraya. Sebab apa? Nak qadha kan? Puasa sebulan, raya pun sebulan. Rupanya bertambah lagi kot. Ada lagi yang buat rumah terbuka, tapi tak nama raya lah. Tak apa. Yang pentingnya konsep silaturahim itu diteruskan. Tak kira bila masa sekalipun. Jadi kalau kita lihat bahawa kita sekarang ini berada dalam bulan Zulqa'dah. Ada yang sebut sebagai Zulqa'dah dalam bahasa Arab, Zulqa'dah. Ada yang sebut sebagai Zulqa'idah dan sebagainya. Kita kena ingat bahawa setiap bulan dalam Islam ini masing-masing ada kelebihannya. Allah Ta'ala jadikan. Tapi bagi persepsi kita ni, bulan yang kata tersohor, bulan Ramadan, sebab di situlah umat Islam akan berpuasa, melaksanakan pelbagai tuntutan dan sebagainya. Malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, Isra' dan Mi'raj, Maulid Rasul dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak perasan bahawa dalam bulan Zulqa'dah ini juga ada perkara-perkara yang menjadi keutamaan dia. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi asna 'asyara. Inna iddatash syuhuri 'indallahi asna 'asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat yang 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya itu. Dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan ada 4 bulan haram. Apa yang dikatakan 4 bulan haram, tuan-tuan? Jadi kalau kita lihat, Zulqa'dah ini ialah bulan yang ke-11, dan Zulqa'dah ini adalah di antara dikatakan bulan-bulan haram, yang diharamkan manusia berperang, bersengketa dan seumpamanya, iaitu bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan sekarang ni, Zulhijjah, bulan 12, Muharram bulan yang pertama, dan juga bulan Rejab.
Jadi 4 bulan ini ya, yang Allah Taala sebutkan ya, arba'ah ya, minha arba'ah hurum ya, 4 yang diharamkan. Jadi maksud haram ini ya, bulan ni yang kita kena muliakan. Muliakan apa? Dengan tidak melakukan sebarang bentuk permusuhan, persengketaan dan seumpamanya. Ya. Baik, kita akan tengok nanti apakah perkara-perkara yang dikatakan ya, Zulqa'dah dan juga perkara-perkara yang perlu kita utamakan. Baik, Zulqa'dah berarti daripada bahasa Arab bermakna ya, Zulqa'dah, Al-Qa'dah ya. Dalam kamus Al-Ma'ani, kata zu bermakna pemilik. Zu ya, zal waw alif. Zu. Kita belajar sikit bahasa Arab kan. Zu, zal waw alif. Zu, pemilik, pemunya. Al-Qa'dah, alif lam qaf ain dal ta. Qa'dah, Al-Qa'dah ya. Namun jika digandingkan dengan kata lain akan mempunyai makna tersendiri. Misalnya zu malin ya, zu malin, pemilik harta ataupun orang kaya. Zu tu makna pemilik, malin tu berharta ya, mal ya, al-mal, zu malin, orang yang kaya, orang yang berharta, orang berada, zu. Tapi kita ni, kalau kawan kita nama Zuraini, kita panggil Zu. Sebenarnya nama dia Zuraini, ataupun Zulkifli panggil Zu je. Jadi makna dia lain makna dia. Sepatutnya Zulkifli itu salah satu nama Nabi, kita panggil Zu saja. Jadi makna dia pemunya, pemilik. Baik. Jadi di sini bahawa makna kalau kita faham zu tu maknanya sebagai pemilik. Apabila dilihat dalam ya, terjemahan dalam pentarifan bahasa Arab, qa'dah ni maknanya duduk. Saya masih ingat lagi masa sekolah belajar dulu kan ya, cikgu kita tanya kata ma makna taqa'ud ya, nanti kita tengok taqa'ud dia apa lebih kita taqa'ud kan ya, ada makna yang sebaliknya ya. Kata qa'adah ialah bermakna tempat yang diduduki. Mana di sini dalam bahasa Arab bila katakan sebagai taqa'ud bermaknanya orang yang bersara. Taqa'ud tu maknanya orang bersara, orang pincin, dari retired kerja, tak kira lah kerja swasta ke kerajaan ke. Taqa'ud ini maknanya orang yang dah berhenti, orang yang dah berehat, orang yang duduk. Mana di sini Zulqa'dah maknanya 1 bulan orang yang berkenaan mesti berehat, mesti duduk ya, tak banyak kerja. Mana di sini hendaklah kita meraihkan bulan tersebut dengan tidak melakukan sebarang bentuk persengketaan dan sebagainya ya. Dalam Kamus Lisan Arab disebutkan bahawa bulan ke-11 ini dinamakan Zulqa'dah kerana pada bulan ini orang Arab tidak berpergian. Tuan-tuan ya, orang Arab pada bulan Zulqa'dah ni mereka memang tak ke mana pun, maknanya dia orang stay tempat itu ya, dan tidak melakukan sebarang bentuk persengketaan, pergaduhan, peperangan, mana ada gencatan ya. Hal itu dilakukan guna untuk menghormati dan mengagungkan bulan tersebut, sehingga seluruh semenanjung Arab pada bulan tersebut dipenuhi dengan ketenangan. Dan ada lagi yang mengatakan bahawa mereka tak berpergian kerana bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Ini tuan-tuan ya. Jadi kalau kita perasaannya
Sebenarnya musim haji itu bukan Zulqa'dah itu sendiri. Dia bermula daripada bulan Syawal. Yang katakan sebagai musim haji adalah bermula daripada awal Syawal. Syawal bulan ke-10. Lepas, tapi Syawal ni kita faham bulan kita berakhir raya. Jadi musim haji ni daripada bulan Syawal, Zulqa'dah sehinggalah 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Jadi itu dikatakan sebagai musim haji. Dan Zulqa'dah ini orang Arab dia faham bahawa inilah masa untuk mereka bersiap-siap untuk mengerjakan ibadah haji. Itu sebabnya Zulqa'dah ini adalah antara bulan-bulan yang dikatakan bulan diharamkan ataupun bulan yang amat dihormati. Mereka tidak akan melakukan sebarang bentuk persengketaan dan sebagainya. Baik. Apakah keistimewaan, keutamaan yang ada dalam bulan Zulqa'dah ini? Kita jangan dengar, jangan perasan kan? Kita perasan kalau ada bulan Ramadan itu ada puasa sebulan, ada berlakunya nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan seumpamanya. Kalau dalam Rajab berlakunya Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam Zulqa'dah ini ada juga beberapa perkara yang perlu kita teliti yang menjadi keutamaan. Antaranya menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita lah, barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan-bulan suci, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat keburukan di bulan tersebut, maka dosa dilipat gandakan pula. Di samping itu pembayaran diat, denda dalam kes hudud kisos yang diberikan kepada keluarga terbunuh di bulan-bulan suci harus diperberatkan. Jadi menurut dalam aliran mazhab Syafi'i, dalam bulan Ramadan ini kalau kita buat kebaikan, pahalanya akan dilipat ganda. Begitu juga kalau kita buat benda yang jahat, benda yang jelik, akan dilipat gandakan. Baik, yang kedua, mengikut Imam Tabari dalam kitabnya, beliau menafsirkan ayat 36, ayat tadi kalau tuan-tuan perasan yang saya baca tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menginaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Fihinna, jangan kamu, fala tazlimu, jangan kamu buat zalim. Fihinna, padanya, hinna ni padanya tu dikembalikan pada bulan-bulan yang haram itu. Anfusakum, mengikut At-Tabari menyatakan bahawa dia berpendapat bahawa kata ganti fihinna itu kembali kepada bulan-bulan suci, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan dia menyebutkan dalil-dalil untuk memperkuatkan pendapat ini. Jika dikatakan bahawa pendapat ini bererti membolehkan untuk buat zalim di selain bulan suci itu, sudah barang tentu pendapat itu tidak benar, kerana perbuatan zalim itu diharamkan kepada kita di setiap waktu dan di setiap tempat. Hanya saja Allah Ta'ala sangat menekankan keempat bulan tersebut kerana kemuliaan bulan itu sendiri, sehingga ada penekanan secara khusus kepada orang yang berdosa pada bulan itu, sebagaimana ada penekanan secara khusus kepada orang yang memuliakannya. Mana di sini
Allah Ta'ala katakan tadi menurut Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, fala tazlimu fihinna, ya, jangan kamu membuat zalim dalam di antara 4 bulan itu, ya. Kalau buat zalim maka dosanya akan dilipat gandakan. Kalau kamu buat kebaikan maka pahala akan dilipat gandakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, ya, peliharalah solatmu, peliharalah semua solatmu, dan juga peliharalah solat wusta, ya. Al-Baqarah ayat 238. Tidak diragukan lagi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memelihara, melaksanakan seluruh solat-solat fardu, dan tidak berubah menjadi boleh meninggalkan solat-solat itu dikarenakan ada perintah untuk memelihara solat wusta. Kerana perintah melihara solat wusta itu di sana untuk penekanan agar diperhatikan jangan sampai ditinggalkan. Demikian halnya larangan berbuat zalim pada keempat bulan suci dalam surah At-Taubah. Mana di sini kita faham ayat ini bahawa, ya, hendaklah kita melaksanakan sembahyang yang Allah Subhanahu wa taala yang telah wajibkan ke atas kita, ya. Sembahyang subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga saya katakan sebagai salatil wusta, ya. Ada tafsiran mengatakan wusta ni sembahyang malam dan sebagainya. Jadi makna di sini bahawa dalam keutamaan di sini bahawa menyatakan bahawa menurut At-Tabari, ya, hendaklah kita, ya, memperbanyakkan perkara-perkara amal soleh di dalam bulan Zulqa'dah ini, dan dalam masa yang sama kita hindarkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya bulan Zulqa'dah ini termasuk dalam bulan-bulan haji. Kalau tadi yang pertama kita lihat tentang Imam Syafi'i mengatakan, ya, bahawa bulan Zulqa'dah ini antaranya ialah mereka yang buat baik digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, mereka yang buat buruk maksiat akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabari pula menafsirkan juga di sini fihinna, ya, bahawa kita hendaklah melaksanakan juga amal-amal soleh ini di dalam bulan Zulqa'dah ini, dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala secara lipat ganda. Dan dalam perkara yang ketiga ini kita kena faham bahawa keistimewaan bulan Zulqa'dah ini adalah dia termasuk dalam bulan-bulan haji, seperti mana saya katakan tadi, kan, ya. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah itu adalah sebagai bulan-bulan haji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 137, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, ya, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi maknanya, musim haji ini hampir semua orang maklum, sepatutnya semua manusia maklum, ya, bahawa ialah bulan haji, ya. Bulan haji, musim haji ni manusia kita kena tahu bahawa yang dikatakan musim-musim haji ni antaranya ialah bulan Zulqa'dah. Kalau kita lihat dari segi pengertian tadi, kan, mengikut orang Arab bahawa bulan Zulqa'dah ini bulan mereka berehat. Berehat masuk di sini mereka tak bersengketa, tak bergaduh, tak berperang dan sebagainya. Ini tuan-tuan, ya, kalau kita lihat dalam undang-undang antarabangsa pun ada gencatan senjata.
Itu maknanya kan. Di mana di sini banyak perkara-perkara falsafah yang ada dalam perjanjian Islam, antaranya perjanjian Hudaibiyah, Piagam Madinah ini diguna pakai oleh pihak antarabangsa dalam nak menggubal dan juga memastikan undang-undang dunia berjalan baik. Contohnya apa dia? Mesti ada gencatan senjata. Bila berperang pastikan tidak ada berlaku penganiayaan kepada orang tua, tanam tanaman, hospital dan sebagainya. Maknanya dalam Islam memang dah kemukakan. Antaranya inilah dipanggil sebagai bulan, bulan yang dihormati, bulan yang dimestikan kepada manusia untuk menjaga kemuliaannya daripada melakukan sebarang kerosakan dan sebagainya. Menurut Ibnu Amr, yang dimaksud bulan haji itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, di antara sunnah Rasulullah melaksanakan ihram haji hanya pada bulan-bulan haji tersebut. Baik. Dan seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Zulhijjah ini Rasulullah melaksanakan ibadah umrah 4 kali. Tuan-tuan Rasulullah dalam bulan Zulqa'dah ini telah melaksanakan ibadat umrah sebanyak 4 kali. 3 kali di antaranya dilaksanakan dalam bulan Zulqa'dah dan sekali bersama ibadah haji di bulan Zulhijjah. Itu dia punya sunnahnya. Kita lihat beberapa keutamaan bulan Zulqa'dah. Baginda sendiri 3 kali buat umrah dalam Zulhijjah, sekali yang terakhir bersama dengan haji dalam bulan Zulhijjah. 3 kali dalam Zulqa'dah, kali keempat dalam bulan Zulhijjah bersama dengan haji. Mana itu terakhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaksanakan qala Anas radhiyallahu anhu aitama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umrah kulluhunna fi Zulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi umratan minal Hudaybiyah fi Zulqa'dah wa umratan minal 'am al-muqbal fi Zulqa'dah wa umratan minal Ja'ranah haitsu qasama ghanaim Hunain fi Zulqa'dah wa umratan ma hajjah muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah 4 kali. Rasulullah melaksanakan ibadah umrah 4 kali. Semuanya dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama ibadah haji, iaitu umrah dari Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah, umrah tahun berikutnya di bulan Zulqa'dah, umrah dari Ja'ranah sambil membahagikan ghanimah perang Hunain di bulan Zulqa'dah, dan umrah sekalian melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan jadi inilah di antara keistimewaan yang ada dalam bulan Zulqa'dah, bahawa inilah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. 3 kali baginda bersama para sahabat melaksanakan ibadah umrah, dan kali keempat dalam bulan Zulhijjah. Ini tuan-tuan
Kalau kita lihat dari segi sejarahnya Hudaibiyah ni, ya, Hudaibiyah ni tuan-tuan di antara tempat miqat kita kan, ya. Jadi kita kalau dah berada di sana, antara tempat yang boleh kita bermiqat ialah di Hudaibiyah. Kita faham ni Hudaibiyah apa tuan-tuan? Tempat apa, tengok unta je kan, betul tak? Saya ingat saya gitu lah kot. Jom pergi Hudaibiyah, nak tengok ada unta je. Rupanya di situ adalah antara tempat boleh kita bermiqat, ya, miqat, ambil niat, ya, selain Tanaim, ya, miqat untuk kita pakaikan ihram, niat ihram, ya, dan kita akan terus melaksanakan ibadah umrah di Hudaibiyah, lebih kurang 11 ataupun 10-11 kilometer. Selalunya tuan-tuan, ya, kalau kita ikut travel, memang Hudaibiyah ni salah tempat yang akan dibawa oleh mutawif. Jadi kalau kita ikut dari sejarah dia, Hudaibiyah ni ada sejarah dia, ya. Rasulullah pada tahun 6 Hijrah bersama dengan para sahabat dengan orang Islam daripada Madinah rindu sangat nak masuk Mekah balik untuk melaksanakan ibadah umrah, ya. Pada tahun 6 Hijrah, ya, mereka bergerak pada Madinah tahun 6 Hijrah, ya, sampai ke Bir Ali. Baginda bersama sahabat niat miqat, sebab miqat nak masuk Mekah daripada Madinah mestilah di Bir Ali kan, Zulhulaifah. Jadi dalam perjalanan itu ialah Rasulullah sama sahabat ni memang nak pergi ke Mekah untuk semata-mata melaksanakan ibadat umrah. Tapi rupanya orang musyrikin Mekah ni mereka masih lagi menaruh dendam dan sebagainya, ya. Makan masa lama tuan bayangkan, ya, jauh tu daripada Madinah nak sampai Mekah. Kalau ikutkan yang saya baca malam, ya, perkiraan dia, kalau kita kilometer kita lebih kurang 450 km dalam 5-6 jam naik bebas. Kalau naik JMC mungkin 3 jam kot. Kalau naik kereta api laju sekarang 2 jam, tak silap saya, ya. Tapi kalau zaman dahulu 450 batu dengan bentuk jalan unta, itu maksud, ya, ataupun 728 km. Tuan-tuan kan bayangkan, ya, Rasulullah bersama sahabat ni rindu sangat nak pergi Mekah pada tahun itu. Mereka bersama dengan lebih kurang ada mengatakan 1400 bersama-sama bergerak daripada Madinah pergi ke Mekah. Mereka sampai je Hudaibiyah untuk ni, maka banyaklah kata apa, syarat dan sebagainya yang diberikan oleh musyrikin Mekah, sehingga Rasulullah dan juga para sahabat tak boleh melaksanakan ibadah umrah pada tahun itu, ya. Jadi kalau ikutkan di situlah niat miqat dia, ya. Mereka balik semula pada tahun itu dan datang semula ke Mekah untuk melaksanakan umrah pada tahun seterusnya, ya. Jadi Hudaibiyah ini di situlah tempatnya berlakunya perjanjian Baitur Ridwan di bawah, ya, di antara yang melibatkan banyak fitnah sebagainya, cerita tentang Khalifah Osman dan sebagainya. Jadi Hudaibiyah inilah di antara tempat, ya, yang kita boleh bermiqat, ya. Sebab kata tadi kan, ya, umrah yang disanakan iaitu umrah Hudaibiyah di bulan Zulqa'dah dan seterusnya umrah Ji'ranah. Ji'ranah pun adalah salah satu tempat umat Islam, para jemaah haji umrah untuk berniat miqat. Kalau mengikutkan pandangan dalam mazhab Syafi'i, antaranya miqat di Ji'ranah inilah adalah tempat yang paling afdal sekali, ya. Ya, jarak dia lebih kurang 23 atau 24 km daripada kota Makkah, ya. Ini pun ada cerita juga tentang Ji'ranah dan sebagainya, ya. Ji'ranah ni dinisbahkan kepada seorang perempuan, ya, iaitu bernama Ji'ranah, ya.
Dia seorang perempuan yang apa? Yang ta'abbud, yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid, dia duduk di masjid itu. Dia pada Bani apa saya tak ingat, tapi salah satu pada Bani apa, kaum Quraisy, di Bani apa saya tak ingat, hinggakan Nabi menisbahkan tempat itu sebagai nama wanita sebut. Nama dia pun Ji'ranah, tapi kita sebut Ja'ranah kan. Jadi tempat miqat Ji'ranah ini adalah antara tempat bermiqatnya Rasulullah bersama para sahabat pada tahun 8 Hijrah. Kalau Hudaybiyah tadi, Umrah Hudaybiyah tadi pada 6 Zulhijjah, kemudian Ji'ranah pula pada 8 Zulhijjah. Kenapa? Kerana di sinilah Ji'ranah inilah tempatnya baginda pada mengagihkan harta-harta ghanimah selepas perang Hunain. Berlakunya perang Hunain. Jadi apabila Rasulullah dapat memberkas musuh-musuh, Rasulullah beri tawaran nak siapa kan. Jadi dalam peperangan itu tewas di kalangan musuh, mereka menyerahkan harta-harta mereka kepada tentera Islam. Jadi di sinilah, di Ji'ranah inilah tempat Rasulullah membahagikan harta-harta ghanimah, harta-harta rampasan kepada tentera-tentera Islam. Jadi mana di sini kita faham hadis ini bahawa dalam bulan Zulqa'dah ini, inilah masanya Rasulullah melaksanakan ibadah umrah 3 kali dalam Zulqa'dah, dan kali terakhir dalam bulan Zulhijjah, iaitu pada Rasulullah melaksanakan umrah berserta dengan ibadah haji. Baik, dan yang seterusnya, keistimewaan dalam bulan Zulqa'dah ini, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam selama 30 malam di bulan Zulqa'dah, ditambah pula 10 malam di awal bulan Zulhijjah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa wa'adna Musa salasina lailah wasmamnaha bi'ashri fatamma miqati rabbih arba'ina lailah. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan kitab Taurah sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maknanya dalam Zulqa'dah ini, inilah pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina, tuan-tuan jadi kalau siapa pergi Mesir itu, memang ada satu tempat mereka akan pergi ke Bukit Tursina. Tapi Bukit Tursina dia jauh, tuan-tuan sebab dia dah nak pergi ke Palestin tu. Kalau kita baca dalam Quran kan, watini wazaitun wa turi sinin kan, itu tentang apa dia? Tanah Sina, China. Jadi di sinilah Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 malam. Jadi 30 malam dalam bulan Zulqa'dah dan 10 malam pada bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini sebagai tazkirah pada malam ini. Kita melihat bahawa dalam bulan Zulqa'dah ni dia ada keutamaan dia. Jadi antaranya, bila katakan bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang tergolong dalam 4 bulan yang mesti dimuliakan, iaitu diharamkan berlaku sebarang pergaduhan, persengketaan dan sebagainya. Dalam bulan Zulqa'dah inilah juga umat Islam akan bersiap sedia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini sahaja untuk pertemuan pada malam ini. Saya bagi pihak masjid memaklumkan bahawa kita akan mengadakan majlis sembelihan korban
pada hari pertama lah kita dah booking lebih kurang 23 ekor lembu, 20 lembu biasa, 3 lembu sadar kot. Itu istilah lah kan tuan-tuan ya. Alhamdulillah setakat ni kata lebih separuh yang dah booking bayar kot. Lembu sadar Tengku Haliza dah ambil dah, yang saya faham gitu kot. Lagi 2 ada kosong. Jadi tuan-tuan ya, wawarkanlah bahawa sama-sama lah kita ambil kesempatannya untuk melaksanakan ibadah korban. Korban ni kita boleh buat musim haji je, 10, 11, 12, 13 itu je buat. Lepas tu nak buat tak jadi. Dia ambil kesempatan tuan-tuan ya, RM800 je, macam murah ya. Ada tempat tu 50. Kalau nak lagi murah mungkin kat luar kot. Tapi tuan-tuan, afdalnya kita buatlah di sini. Sebab apa? Kita dah bermukim mustatin di sini ya. Jadi tuan-tuan boleh berurusan dengan pejabat. Kita sekarang semua online ya. Tapi bila nak akad nanti, nak apa, lafaz nanti biarlah jelas ya, dengan pengurus dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kepada mana-mana tuan-tuan yang kata suka rela untuk membantu nanti, boleh kata lapor kepada pejabat masjid lah, lapor diri pada Sapuan ya. Saya pun nak bantu, kena buat kerja sungguh sebab kita ada 23 ekor kan, mana kita kena siap, kena kita jawab. Tuan-tuan, masa inilah untuk kita tu terus mengimarahkan program-program masjid ya. Jadi itu sahaja yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itulah kekurangan saya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.